keputusan. Dan ini saya ada pointer lagi daripada Tenaga Nasional Berhad. Jadi salah seorang panel dilihat untuk menjawab persoalan untuk subjek pendidikan dan dengan isu kami dari perspektif agama. Selamat petang, pointer lagi. Selamat petang. Okey, itu Puan. Saya ada beberapa soalan lah yang ingin tanyakan mengenai etika. Okey, soalan pertama, adakah Puan setuju bahawa nilai etika dan moral adalah selari dalam kepelbagaian agama yang dianuti oleh masyarakat Malaysia? Saya memang agree. Okey. Mengapa? Mengapa tu Puan? Agree in the sense apa? Sebab semua agama kan dari dulu dia kecil memang dia pada ajar kan budak-budak kan macam cara cakap dengan orang tu macam mana, cara you bersopan santun. Saya rasa semua agama itu ada punya etika sendiri. Kerana maksudnya memang Puan setuju di mana memang setiap agama memang boleh digerakkan etika yang positif lah. Yes, betul. Assalamualaikum. Okey, pada hari ini kita akan menunggu ramah seorang lagi panel untuk beberapa soalan lah. Okey, di sebelah saya ni kenakan Encik Khairul Rahimi. Okey, Encik Kai, boleh saya panggil Encik Kai? Boleh teruskan. Okey, soalan pertama. Adakah Encik Kai setuju bahawa nilai etika dan moral adalah selari dalam kepelbagaian agama yang dianuti oleh masyarakat Malaysia? Kalau boleh Encik Kai beri sikit pendapat. Saya bersetuju. Setuju. Sebab apa? Dengan adanya etika dalam setiap diri seseorang itu, Okey. ia dapat menjaga keharmonian untuk semua pihak. Sebabkan kita dalam satu syarikat yang besar, kita mempunyai pelbagai kaum, bangsa dan agama. So dengan adanya setiap etika ini, kita boleh mendapat dan menjaga silaturahim antara semua pihak. Assalamualaikum. Saya nak bertanyakan beberapa soalan. Adakah Tuan setuju bahawa nilai etika dan moral adalah selari dalam kepelbagaian agama yang dianuti oleh masyarakat Malaysia dan kenapa? Saya kurang bersetuju dengan pendapat atau pernyataan yang dinyatakan oleh Puan tadi, kerana berlaku beberapa kes di Malaysia sendiri di mana sebagai contoh ada adun di kawasan Pahang dia mempersoalkan papan tanda Jawi. Andai kata wakil rakyat tersebut mempunyai nilai moral ataupun etika yang tinggi, mereka seharusnya untuk obey ataupun mengikuti apa yang disarankan, kerana apa yang dikatakan, apa yang dibuat itu adalah dititahkan oleh YDP Agong itu sendiri. Dengan soalan nombor 2, apa pendapat Puan pula sekiranya seorang itu mempunyai nilai etika yang tidak moral, adakah kerana faktor agama ataupun persekitaran dia yang mendorong dia jadi macam ni? Pendidikan. Sebab memang every agama dia ajar semua orang. Dia budak kecil kan macam mana you pray ke. Betul. Kan macam mana cakap dengan orang tua kan. So persekitaran, maybe persekitaran is maybe kosan, pergaulan dengan kawan-kawan. Dua-dua tu boleh lah. Tapi kalau you parents tu dari dulu, dari kecil, you ada pendidikan yang bermoral, baik, you memang strong dengan you punya agama. So kalau you kawan dengan siapa pun, you boleh bezakan baik dengan jahat tu, you boleh bezakan. So agama terkena dulu tu. You maybe pendidikan berparents, persekitaran jugalah sampai dibesarkan ataupun juga mana you kerja neighborhood. Bahawa tu memang tempat tu memang tak baik tu. Kadang-kadang you kan you dah memang terpengaruh tu kan. Puan punya pendapat agama dengan persekitaran? Ada semua Persekitaran. Yes. Okey, terima kasih Puan. Sama. Proceed dengan soalan yang berikutnya. Okey, soalan dia macam ni. Sekiranya seorang itu mempunyai nilai etika yang tidak bermoral, adakah kerana faktor agama ataupun persekitaran yang mendorong pada keadaan yang tidak bermoral tu? Okey, pada firasat saya ataupun pada pandangan tepat saya lah, yang saya rasa faktor agama dia tidak berkait rapat. Tetapi faktor yang berkait rapat berkenaan dengan nilai etika adalah faktor persekitaran.
Di mana nilai etika itu sendiri yang kita tahu dia timbul daripada dalam diri kita sendiri. So tak kira agama, bangsa, nilai etika memang sejak lahir memang tertanam dalam diri kita. So cuma kita yang mencorakkan keadaan tu sama ada benda tu boleh jadi baik ataupun buruk. So dapat saya uraikan, agama ni mengajar kita untuk beretika. Betul. Setiap agama tuan. Okey, terima kasih. Soalan kedua, sekiranya seseorang itu mempunyai nilai etika yang tidak bermoral, adakah kerana faktor agama atau persekitaran yang mendorong? Saya rasa faktor yang menyumbang kepada kegiatan ataupun sikap tidak bermoral atau tidak beretika adalah faktor persekitaran. Kerana tiada agama di dunia ini yang mengajar umatnya untuk bersikap tidak unetika ataupun tidak bermoral. So saya rasa faktor yang memberi kesan yang besar adalah persekitaran. Apakah nilai etika yang perlu diambil kira untuk menjaga dan mengekalkan keharmonian pelbagai kaum dalam penjualan produk tidak halal di negara kita? Betapa pandangan saya lah kan, saya dah kan dah mix dengan orang ni. Cuma satu je lah saya boleh beza dengan sekarang tu. Sebab dulu kan rasa macam semua kaum kan, sebab dia orang tahu sama rata. Tapi Chinese no but made in Indian, kalau Malay no Chinese Indian kan, dia orang tahu dia orang punya agama, dia punya cara bergaul kan. Tapi sekarang rasa macam pentingkan diri sendiri tau. Macam dia orang ni tak kisah apa you rasa you nak cakap, you cakap je. Even though you tahu yang ada race tu macam tak senang hati kan. You dah tahu memang you cakap tak boleh cakap macam tu, ataupun tak boleh behave depan dia tu. You tahu kisah pasal orang lain. I rasa which is sekarang anak normal ni sekarang dah tukar lah. Dulu lain. Sekarang kena buat. Orang neighbor pun you tak nak cakap macam mana. Masing-masing kita tahulah ini tak halal ni untuk non-Muslim. Ya, itu rasa bukan isu besar. Cuma yang macam mana you katakan bergaul lah kan, you understand each other kan. Itu je saya rasa. Agama tu bukan isu besar untuk I. Cuma kita understand je yang understand agama Kita hormat satu sama lain. Itu je yang penting. So untuk soalan yang nombor 3 ni saya nak tanya sikit tentang apakah nilai etika yang perlu diambil kira untuk menjaga atau mengekalkan keharmonian pelbagai kaum dalam penjualan produk tidak halal di negara kita? Apa pandangan Encik Kai? Pandangan saya ambil contoh seperti di pasar raya lah, di mana kita boleh nampak produk-produk halal dan non halal kita asingkan. Seperti contoh di pasar raya, macam daging-daging yang non halal kita letakkan di tempat-tempat khas, di mana tempat tu jauh daripada tempat produk-produk yang halal yang lain, supaya ia tidak bercampur. Memandangkan negara kita Malaysia mempunyai rakyat yang pelbagai kaum dan berbilang bangsa dan agama. So sensitivity ini haruslah dijaga dan dipupuk untuk menyemai rasa cinta kita kepada kaum-kaum yang lain. Itu pada pandangan saya lah. Okey, soalan ketiga, apakah nilai etika yang perlu diambil kira untuk menjaga atau mengekalkan keharmonian pelbagai kaum dalam penjualan produk yang tidak halal di negara kita? Toleransi itu ada nilai etika yang paling penting, kerana toleransi itu mengajar kita bertolak ansur antara satu sama lain. Kita tak pernah melarang untuk non-Muslim untuk membeli barang-barang yang diharamkan oleh Islam, sebagai contoh arak. Oleh itu yang dikatakan toleransi. Kita bagi dia orang untuk minum arak, tapi dengan balasannya dia orang mestilah minum dalam persekitaran dia orang sendiri. Maksudnya tak perlulah lepas minum tu dalam keadaan mabuk mereka memandu dan boleh membahayakan orang lain. Okey, terima kasih. Pada pandangan Puan Janani, dalam sebuah syarikat tu, apakah cara terbaik untuk memastikan konsep etika yang digunakan boleh diterima pakai oleh semua pekerja? Tak, untuk kalau macam tu procedure macam ni je lah. Saya rasa okey, macam you ambil macam katakan macam dekat TNB juga kan. Macam katakan majoriti dia sekarang lah. Dia ada kan sekarang majoriti dia certain Islamic macam dia orang pagi-pagi macam berkumpul reading this one kan.
kami sekarang dah biasa dah. Kami dah bukan nak bising ke, kami nak bantah ke, tak ada. Sebab bingung tadi, itu ialah culture TNB kan. So apa-apa pun, tapi bila diorang masukkan dalam etika agama, dalam yang mana company ada multiracial tu, tapi kena tengok je yang mana boleh bersesuaian dengan semua orang, semua kaum lah. Tak ekstrim lah kan. Macam sekarang baca ke tak manis, tak ada isu. Sebab sekarang everybody pun kita dah terima, Muslim kita dah terima kan. So yang penting tu, yang isu agama tu jangan katakan, jangan selitkan sangat dalam multiracial punya company kan. Yang mana yang semua boleh terima, you boleh masukkan. Tapi yang mana you rasa cannot accept tu, jangan masukkan tu. Itu je pandangan lah. Cik Karo, pada pandangan Tuan, dalam sebuah syarikat, apakah cara yang terbaik untuk memastikan konsep etika yang digunakan diterima pakai oleh semua pekerja? Okey, first sekali kita kena faham dari segi sensitiviti sesuatu kaum. Di mana bila kita dalam satu syarikat yang mempunyai pekerja yang berbilang kaum, sensitiviti setiap agama amatlah penting untuk kita pupuk supaya tidak ada rasa diskriminasi di antara pelbagai pihak. So sebab itu nilai etika haruslah diberikan tekanan ataupun diberikan keutamaan pada setiap individu itu sendiri. Okey, so itu pendapat Cik Kai. Okey, boleh saya serahkan sesi ini kepada Cik Hafiz untuk soalan berikutnya. Dan seterusnya, pada pandangan Tuan, dalam sesebuah syarikat, apakah cara terbaik untuk memastikan konsep etika yang digunakan diterima pakai oleh semua pekerja? Good model, role management, di mana macam mana kita nak ajar management yang di peringkat bawahan tu mestilah ditonjolkan oleh peringkat atasan. Sebagai contoh, reward. Andai kata management ataupun pekerja-pekerja yang berada di peringkat bawahan membuat sesuatu yang layak untuk diberi ganjaran yang setimpal, maka top management perlu memberi ganjaran yang sepatutnya. Kita cakap give and take lah. Apa yang diusahakan oleh peringkat bawahan diberi ganjaran yang setimpal supaya tidak berlakunya perasaan tidak puas hati lah. Bila top management tu dah menunjukkan satu role model yang baik, dia akan menurun kepada pihak bawahan. Okey, adakah konsep perniagaan atau pengurusan dalam sebuah syarikat yang diterajui oleh orang Islam, kita contoh macam TNB lah pada masa kini mengikut etika Islam yang sebenar ataupun tidak? I rasa tak 100% lah. I rasa dia macam 50-50 lah. Certain thing tu ada, tapi sorry lah sebab kita ni jangan involve dengan dia punya TNB business. So kita orang tak tahu dia, tapi basically itu memang orang Islam. So I'm suppose dia buat business pun memang ikut dia punya beretika Islam lah. So yang that part tu saya tak isu lah. I rasa sekarang tu memang dia mengikut etika Islam lah. I rasa macam semua agama pun dia ada certain etika. When you do business ada etika dia masing-masing kan. Tak boleh ambil dua ada rasuah lah, you tak boleh buat bikin serukan. I rasa semua sama je. Sebab macam mana cara orang atas tu buat tu je dia. Macam mana you buat bisnes dengan orang tu cara you fikiran je. Okey, terima kasih penyelagi meluangkan sedikit masa untuk kami membantu dalam soal jawab yang kami perlu sediakan untuk subjek ni. Kita bertemu lagi lah nanti kat je. Terima kasih. Sama-sama. Dan soalan terakhir, apa pendapat Encik Khairul tentang konsep perniagaan atau pengurusan dalam sesebuah syarikat ni yang diterajui oleh orang Islam pada masa kini mengikut etika Islam yang sebenar? Memandangkan saya bekerja di salah satu syarikat yang majoriti adalah kaum yang beragama Islam. So bagi pandangan saya, apa yang telah disyaratkan oleh pengurusan ataupun pihak atasan sendiri adalah kita ada tubuhkan satu jabatan di mana kita panggil jabatan integriti, di mana sekiranya ada pihak ataupun pekerja, tak kira
bangsa apa sekalipun yang melakukan kesalahan, kita akan letakkan dia di bawah atap-atap tata tertib, keseimbangan yang kita boleh nampak lah kat situ. Tak kira bangsa apa, sekiranya anda telah membuat satu kesalahan tata tertib, anda perlu diberi tindakan. So dekat situ kita boleh nampak syarikat amat tulus dalam soal-soal berkaitan etika. Tambah lagi integriti lah. Maknanya dia bersifat adil pada semua kaum. Walaupun kita majoriti adalah yang beragama Islam, tapi syarikat sendiri tidak memandang benda itu sebagai diskriminasi antara kaum. Kiranya seseorang itu bersalah, tetap bersalah. So, itu yang patut ada dalam sebuah syarikat lah. Dari segi etika ni sebenarnya dia antara salah satu sifat yang perlu ada pada setiap orang. Dan kita sedia maklum yang etika ni memang sejak lahir lagi telah ada dalam diri setiap individu. Cuma cara kita nak memupuknya, sifat kita yang sebenar banyak dimainkan dalam struktur pekerjaan. Sebab tu kita ada misi dan misi kita dalam meneruskan ketulusan dalam segi bidang-bidang kerja yang akan datang. Terima kasih juga kerana menjemput saya sebagai moderator untuk sedikit perbincangan. Terima kasih. So next time mungkin boleh panggil saya lagi. Terima kasih Encik Kai. Dan terakhir adalah, pada pandangan Tuan, adakah konsep perniagaan atau pengurusan dalam sesebuah syarikat yang diterajui oleh orang Islam pada masa kini mengikut etika Islam yang sebenar? Dia bergantung kepada syarikat itu sendiri, kerana ada segelintir menggunakan nilai etika Islam, manakala ada segelintir tidak menggunakan nilai etika Islam. Sebagai contoh, bank Islam yang kita yakin dalam dia punya pengurusan itulah semua Muslim. Mereka juga menggunakan nilai-nilai etika Islam di mana cara pembiayaan ataupun cara mereka mengendalikan pembiayaan kepada customer tu berbeza dengan konvensional punya lah. Dia tidak menindas, di mana kalau kita tengok untuk konvensional punya penalti untuk anda kata lewat bayar, mereka kenakan 8% kepada customer. Manakala kalau Islamic financing, contohnya untuk bank Islam sendiri, mereka hanya mengenakan 1% sahaja daripada jumlah pembiayaan, akan tetapi 1% itu tidak boleh disalurkan ke dalam keuntungan syarikat. Mereka ataupun bank Islam, mereka perlu menggunakan 1% yang dikenakan penalty charge kepada customer. Tujuan-tujuan kebajikan sebagai contoh membina jalan raya, membina tandas awam, mereka tidak boleh sama sekali meletakkan nilai itu ke dalam keuntungan syarikat. Itulah nilai etika yang berbeza lah kalau dibandingkan dengan pihak konvensional. Okey, dan terima kasih. Saya harap kita dapat berjumpa lagi.